TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Ada bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Tapi sebelum tu, nak nasihatkan kepada murid-murid sekalian, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, apa kata kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Jom kita saksikan. Baiklah, hari ini kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, syukur, sukses. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Tapi sebelum kita nak pecut, Ustazah, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih. Baik, walau kita pergi ke sekolah ke, bawa sentiasa tahu cecair pembasmi kuman kita pada hari ini. Tapi mata pelajaran kita pada hari ini adalah Pendidikan Islam. Dan untuk segmen pertama ni Ustazah, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, alhamdulillah, terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton Didik TV, terutamanya calon-calon SPM 2021, pasti anda semua telah bersedia untuk menghadapi cabaran SPM 2021. Baiklah, pada kali ini Ustazah akan bersama-sama berkongsi dengan anda berhubung dengan Pendidikan Islam Kertas 1 kod 1223/1. Pada kali ini, Ustazah akan fokus kepada bidang Al-Quran, hadis dan juga akidah. Baiklah, diharapkan semua calon SPM di mana saja anda berada bersedia dengan alat-alat tulis anda. Kita berkenalan dahulu dengan kertas soalan SPM Pendidikan Islam, kertas 11223/1. Iaitu terdapat 5 soalan. Pastikan anda menjawab ke semua soalan ini. 5 soalan ini merangkumi 6 bidang, iaitu bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh, bidang tamadun Islam, bidang akhlak Islamiah. Dan kertas soalan ini mengambil masa 2 jam 30 minit. Ustazah harap calon-calon SPM bijak menggunakan masa agar dapat menjawab kertas soalan ini dengan cemerlang mengikut masa yang ditetapkan. Baiklah, ini ialah contoh soalan contoh berhubung dengan kertas SPM Pendidikan Islam Kertas 1. Kertas Pendidikan Islam Kertas 1 merupakan subjektif berstruktur. Kalau calon-calon perhatikan di skrin TV anda, dia bermula dengan satu idea ataupun satu rangsangan dan kemudian soalan 1, 2 dan 3 berkait antara satu sama lain. Kalau kita lihat di situ, hadis di atas menjelaskan tentang kemuliaan berdikari. Berdasarkan hadis di atas, 1. Nyatakan maksud berdikari, jelaskan 2 konsep berdikari, terangkan kelebihan berdikari kepada individu dan kemudian huraikan hujah anda bagi menyokong kenyataan di atas. Ini dipanggil soalan berstruktur. Seterusnya, subjektif respon terhad bermaksud soalan ataupun jawapan yang diperlukan oleh murid adalah terhad. Nanti Ustazah akan tunjukkan pada slide yang seterusnya. Dan juga subjektif respon terbuka. Apakah yang dimaksudkan dengan subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka?
Cuba perhatikan slide ini. Okey. Kita lihat soalan-soalan ataupun jenis-jenis soalan yang dari respon terhad, dia merupakan soalan-soalan fakta. Soalan-soalan fakta. Contohnya, apakah maksud rasuah? Nyatakan 2 bentuk rasuah. Dan respon yang diperlukan dari murid ialah berdasarkan tajuk dalam DSKP ataupun buku teks. Maksudnya murid-murid kena membaca buku sebagai persediaan, kerana ini adalah soalan fakta. Seterusnya ialah respon terbuka, lebih kepada kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Contoh soalannya, jelaskan 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Jawapan yang diperlukan dari murid adalah jawapan yang bersifat polikotomus, iaitu maksudnya memerlukan jawapan yang pelbagai dari murid. Yang pelbagai dari murid. Ini yang dipanggil sebagai respon terbuka. Manakala soalan respon terbuka untuk kemahiran berfikir aras tinggi pula ialah memerlukan jawapan dalam bentuk perenggan. Contohnya, rasuah membawa parah. Kemukakan hujah anda bagi membendung gejala rasuah. Soalan seperti ini memerlukan murid untuk menjawab soalan dalam bentuk perenggan. Jangan ke mana-mana, nanti Ustazah akan tunjukkan contoh-contohnya. Seterusnya, perkara penting yang calon-calon perlu perhatikan dan beri perhatian ialah kata tugas. Dalam contoh-contoh soalan SPM Pendidikan Islam Kertas 1, kata tugas sangat-sangat penting. Contohnya, nyatakan, seperti yang ada di dalam slide, cuba perhatikan. Senaraikan, namakan. Untuk kata tugas seperti ini, murid-murid perlu menjawab jawapan ringkas. Jawapan ringkas itu mesti memenuhi kehendak soalan tadi. Seterusnya, untuk kata tugas apakah maksud, jawapan yang diperlukan dari murid ialah dalam bentuk ayat ataupun frasa lengkap. Manakala kata tugas jelaskan, murid-murid perlulah menulis dengan ayat yang lengkap. Mungkin lebih daripada 3 atau 4 patah perkataan. Seterusnya, untuk kata tugas terangkan, murid-murid perlulah menulis ayat lengkap berserta huraian. Maksudnya, apabila murid-murid menulis ayat, mesti ada kata penghubung, contohnya seperti supaya, untuk, kerana, agar. Dan untuk kata tugas huraikan ataupun kemukakan hujah, jawapan yang diperlukan dari murid-murid ialah dalam perenggan. Okey, Ustazah yakin mungkin murid-murid tak sabar nak tengok contoh-contoh untuk setiap kata tugas ini. Baiklah. Untuk kata tugas apakah maksud? Ini ialah mentakrif ataupun mendefinisikan sesuatu frasa ataupun sesuatu perkara. Contoh, apakah maksud rasuah? Rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Ingat lagi tak tadi? Murid-murid perlu menjawab dalam frasa ataupun ayat yang lengkap. Jika murid hanya menjawab rasuah ialah pemberian atau suapan, sampai sini, mungkin murid-murid hanya mendapat 1 markah. Untuk mendapat markah yang lengkap, murid-murid perlu menambah frasa yang seterusnya. Jadi ini memerlukan murid-murid mengingat dengan baik. Seterusnya, untuk soalan nyatakan 2 bentuk rasuah, murid-murid perlu menjawab dengan jawapan yang ringkas. 2 bentuk rasuah, menerima rasuah, memberi rasuah. Jawapan ringkas tetapi memenuhi kehendak soalan. Baiklah, kita lihat pula kata tugas yang seterusnya. Berikan perhatian murid-murid di sini. Jelaskan 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Terangkan 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Soalan macam sama, tetapi kehendaknya berbeza. Soalan jelaskan memerlukan ayat lengkap, manakala soalan terangkan memerlukan isi dan huraian. Cuba kita lihat 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Untuk soalan jelaskan, memadai kita menulis dalam ayat yang lengkap,
melumpuhkan ekonomi negara. Tetapi untuk soalan terangkan seperti yang di bawah ini perlu ada isi campur huraian, ya. Jadi melumpuhkan ekonomi negara kerana kos pengurusan yang meningkat. Itu kehendak untuk soalan terangkan. Baiklah, kata tugas seterusnya ialah huraikan hujah, menghuraikan hujah, ya. Huraikan hujah anda bagi menyokong kenyataan di atas. Murid-murid perlu perhatikan apakah kenyataannya. Okay? Lihat betul-betul gambar rajah ataupun mungkin kata-kata kenyataan, pernyataan, ya, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar rajah. Rasuah memusnah negara. Jadi mungkin jawapan yang boleh diambil ataupun yang boleh murid tulis ialah seperti ini. Rasuah dapat melumpuhkan ekonomi negara. Ini isi. Hal ini kerana hal yang demikian ini kerana kos sesuatu pengurusan akan meningkat. Sebagai contoh, projek pembangunan akan menelan belanja berganda-ganda daripada nilai sebenarnya. Itu HL dipanggil huraian lengkap. Kesimpulannya, marilah kita membantras rasuah agar negara aman sejahtera. Okey, Ustazah yakin murid-murid telah pun memahami apakah dia bentuk-bentuk soalan untuk pendidikan Islam kertas 1. Berapa jumlah semuanya? Ingat lagi ada berapa? Ya, ada 5 soalan. Berapa nak jawab? Betul, kena jawab semua. Jangan pilih-pilih, ya, jawab semua. Berapa tempoh masanya? 2 jam 30 minit. Apakah bidang yang merangkumi tajuk-tajuk dalam pendidikan Islam? Ingat lagi, bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, fiqh, tamadun Islam dan juga akhlak. Jadi bolehlah murid-murid bersedia buat senarai semak. Yang mana dah ulang kaji, yang mana masih perlu didalami, yang mana masih perlu diberikan fokus, ya, supaya murid-murid dapat menghadapi peperiksaan ini dengan sukses. Sukses, Ustazah. Ya, Baik. okey. Saya ada satu soalan lah, Ustazah. Ya, silakan. Kenapa murid-murid kena menguasai kata tugas tu untuk menjawab soalan-soalan ini dengan mudah, Ustazah? Okey, bagus soalan Abang Aiman ni tadi, ya, murid-murid. Kenapa murid-murid perlu menguasai kata tugas ni? Supaya kata tugas tadi menunjukkan kehendak soalan. Kalau contohnya terangkan, ada isi dan huraian, murid-murid hanya menjawab isi, tak dapatlah markah penuh. Jadi kata tugas ini penting supaya murid tahu apa kehendak soalan sebenarnya. Baru boleh dapat markah penuh, Ya, Ustazah, baru kan? boleh dapat markah penuh. Okey, baik. Para penonton, murid-murid sekalian, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021 Pecutan. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita kembali dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Baik, Ustazah, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustazah kongsikan? Alhamdulillah, Masya Allah. Ustazah suka semangat Aiman, ya. Bersemangat nak bersedia untuk belajar. Ustazah harap adik-adik di rumah di sana juga bersedia dengan penuh semangat. Baiklah, Aiman dan juga adik-adik calon SPM 2021, pada kali ini kita akan kongsikan contoh dan bentuk soalan khusus untuk bidang Al-Quran dan hadis, ya. Dalam slide yang dipaparkan ini, cuba perhatikan, terdapat 3 soalan yang selalu ditanya. Ya. Iaitu yang pertama, nyatakan maksud kalimah bergaris, jelaskan asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat, dan yang ketiga, terangkan pengajaran ayat atau hadis. Oleh kerana ini ialah bidang Al-Quran dan hadis, jadi ketiga-tiga soalan ini sering ditanya untuk khusus kepada bidang ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh soalan untuk bidang Al-Quran. Selalunya soalan akan dimulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ayat yang akan ditanya. Contohnya di sini surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5 dan ada frasa ataupun kalimah yang bergaris. Pastikan murid-murid membaca betul-betul, membaca dengan teliti kenyataan soalan ini. Ayat di atas
menjelaskan tentang ciri mukmin berjaya. Murid-murid boleh gariskan ya, ciri mukmin berjaya ni sebagai satu fokus ya, supaya kita fokus dengan kehendak soalan ataupun apa soalan ni cerita tentang apa, iaitu ciri mukmin berjaya. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud kalimah bergaris. Jadi murid-murid kena perhatikanlah ya, mana kalimah yang bergaris. Kalau kita lihat di sini ayat yang berbunyi wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi bagaimana cara murid nak menulis jawapannya? Okey, yang pertama pastikan anda menulis nombor soalan 1A1 ya. Maksud kalimah bergaris ialah orang yang menjauhi perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia ni kena ingatkan ya. Jadi di sini Ustazah kongsikan cara untuk kita bersedia, nota yang boleh calon-calon SPM gunakan sebagai persediaan untuk mengingat kalimah-kalimah ya. Jadi murid-murid kena rajin sikit menulis. Selepas tulis nota ni, tampalkan dekat mana-mana tempat yang kita sering tengok, yang kita selalu tengok ya. Contohnya murid-murid boleh buat begini, dimulakan dengan 7 dosa besar, senaraikan asyirku billah wassihru ya. Seterusnya kemudian letakkan terjemahannya, apakah maksudnya, apakah contoh untuk syirik, contoh untuk sihir, kesan dan juga pengajaran. Ya. Ini contoh nota yang murid-murid boleh bersedia untuk menjawab soalan maksud kalimah yang bergaris bagi bidang Al-Quran dan juga hadis. Baiklah, seterusnya kita lihat pula bentuk-bentuk soalan yang lain. Contohnya seperti yang saya sebut tadi, murid-murid perlu perhatikan kenyataan yang di atas ni ya. Ayat di atas menjelaskan tentang sunnatullah. Sekiranya murid-murid tidak mahir ataupun belum menguasai lagi apakah dia surah Ali Imran, iaitu surah ketiga ayat 137 hingga 139 bercerita ataupun tajuk tentang apa, clue ataupun kata kunci telah diberikan dalam soalan itu sendiri. Okey, jadi ayat ini ataupun soalan ini berhubung dengan sunnatullah. Berdasarkan ayat di atas, jelaskan asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat 139 surah Al-Imran. Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, jelaskan 2 kesan memahami sunnatullah. Dan soalan ketiga, terangkan pengajaran ayat di atas ya. Okey, bagaimana murid-murid boleh menulis jawapannya? Ini contoh jawapannya. Okey, yang pertama, pastikan menulis nombor dengan betul. Biasakan kita menulis kepala soalan. Ustazah gunakan istilah kepala ataupun tajuk ataupun fokus soalan. Kenapa kita perlu menulis kepala soalan ataupun tajuk kepada soalan ni? Supaya minda kita fokus kepada soalan yang hendak ditanya. Okey, contoh, sebab turun ayat 139 surah Ali Imran. Okey ya. Kalau dalam buku ayatnya agak panjang, murid boleh membuat satu rumusan, tetapi yang penting mesti disudahi dengan lalu turunlah ayat ini. Okey, Ustazah bacakan. Menurut Ibnu Abbas, ketika para sahabat Nabi mengalami kekalahan dalam perang Uhud, Rasulullah SAW telah berdoa memohon pertolongan Allah, lalu turunlah ayat ini. Itu cara kita menjawab asbabun nuzul ya. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, jelaskan 2 kelebihan memahami sunnatullah. Kehendak jawapannya ialah ayat lengkap. Cuba kita lihat. Biasakan untuk soalan yang memerlukan kuantiti jawapan 2, 1, 3, 4, murid-murid calon-calon SPM perlulah menjawab dalam bentuk poin. Begini ya, dalam bentuk poin supaya memudahkan untuk disemak. Poin yang pertama ataupun isi yang pertama, meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan adalah mengikut ketetapan dan kehendak Allah ya. Poin yang kedua, merancang strategi dengan teliti untuk mencapai kejayaan. Okey, kalau kita rasa jawapan kita tak pasti yang nombor 1, Ustazah nasihatkan calon-calon jangan padam. Jangan padam. Kenapa Aiman? Mungkin jawapan tu boleh jadi betul. Ya, jadi apa yang kita perlu buat? Kita tambah. Betul, sebab pemeriksa akan tanda yang betul. Okey, ingat ya murid-murid.
Jangan padam. Kalau kita rasa tak yakin, tambah. Tapi jangan terlebih masa pula. Sebab kita kena jaga masa kita. Okey, seterusnya pengajaran. Okey, beri perhatian. Pengajaran ayat atau pengajaran hadis mesti dijawab mengikut formatnya. Okey, formatnya ialah P, I, kemudian H. Calon-calon tahu tak apa dia? P, I, H. P ialah pendahuluan. Untuk menjawab soalan pengajaran, sama ada pengajaran ayat ataupun hadis, murid-murid perlulah memulakan dengan pendahuluan. Pendahuluannya ialah kita hendaklah. Dia mesti mula dengan kita hendaklah. Kemudian ada isi. Isinya apa? Meyakini bahawa Allah mengatur kehidupan manusia. Itu isi. Kemudian disusuli dengan huraian. Sesuai dengan peraturan dan kehendaknya. Okey? Contoh jawapan ataupun isi yang kedua, kita hendaklah merancang strategi dengan baik dalam setiap tindakan agar mendapat kejayaan. Jadi, format ataupun bentuk jawapan untuk pengajaran ayat dan hadis perlu ada 3 elemen ini. Mesti dalam bentuk ada pendahuluannya, iaitu kita hendaklah. Ustazah sarankan murid-murid menggunakan kita hendaklah ataupun kita mestilah. Kalau kita haruslah, dia melibatkan hukum. Ya? Kalau kita kata kita wajiblah, contoh, kita haruslah menunaikan solat. Aiman rasa sesuai tak? Kita haruslah menunaikan solat. Sebab solat wajib. Ya, sebab solat tu wajib. Ya? Jadi kita tak sesuai menggunakan kita haruslah. Untuk selamat, kita gunakanlah frasa kita hendaklah. Kita hendaklah, kemudian lihat konteks ayat ataupun lihat soalannya. Baiklah, apa kata kita lihat pula hadis, ya? Contoh hadis di sini, sekiranya murid tidak memahami matan hadis dalam bahasa Arab, perhatikan bentuk soalan ataupun keterangan soalan. Hadis di atas menjelaskan tentang golongan yang akan mendapat naungan Allah. Jadi kita ingat dah, kita dah study 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Senaraikan 2 golongan yang mendapat naungan Allah selain. Okey, perhatikan dia ada pengkhususan, ya. Soalan memerlukan 2 golongan yang mendapat naungan Allah, tapi selain pemuda yang taat beribadat. Gunakan pen ataupun pensel untuk highlightkan ataupun untuk fokuskan supaya murid-murid tidak terkeliru dengan kehendak soalan. Soalan kedua, terangkan 2 cara agar kita menjadi orang yang taat beribadah. Manakala soalan ketiga ialah terangkan 2 pengajaran hadis di atas. Jom sama-sama kita lihat contoh jawapannya. 2 golongan yang mendapat naungan Allah, ingat kita tolak yang pemuda yang rajin beribadat tadi, jadi kita letak pemimpin yang adil, individu yang mencintai masjid, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Ini markah penuh. 2 cara, ingat tadi ya, kehendak ataupun kata tugasnya ialah terangkan, ya. Terangkan. Jadi pastikan jawapan kita ada I campur H. Ingat lagi tak I apa tadi? Isi dan huraian. Berdoa kepada Allah agar dikurniakan istiqamah dalam ibadah, melawan hawa nafsu, agar sabar menunaikan ibadat kepada Allah. Biru isi dan biru hijau biru huraian. Isi, hijau tu huraian, diikat dengan kata penghubung. 4 markah. 4 markah. Ini dianggap 1 markah. Ini 1 markah sebab dia nak 2 kan. Ini 1 markah. Ini 1 markah. Jadi murid akan dapat 4/4. Itu cara pemarkahan dia. Okey. Jadi Ustazah yakin murid-murid telah memahami cara untuk menjawab pengajaran. Cuba kita tengok 2 pengajaran hadis tadi. Okey. Ingat lagi tak pengajaran tadi? Aiman ingat lagi tak? Abang Aiman ingat lagi tak? Ya, P untuk pendahuluan. I untuk isi, H untuk huraian. Pendahuluan mestilah mulakan dengan kita hendaklah. Kemudian kita fokus kepada hadis tadi sebab hadis tadi berhubung dengan pemimpin yang adil, orang yang suka beribadat, orang yang mencintai masjid. Jadi kita ambil isi-isi tadi. Kita hendaklah menjadi pemimpin yang adil.
agar masyarakat maju. Pemimpin ada satu, ini satu markah. Kita hendaklah istiqamah dalam ibadat kepada Allah agar mendapat naungan Allah di hari akhirat. Dia nak 2, pelajar ni dia rajin, dia jawab 3. Kalau kita yakin, cukuplah 2. Tapi kalau kita tak yakin dengan jawapan kita, kita boleh tambah lagi. Okey, kita dapat 4/4 markah di sini. Okey, maknanya mudah dia nak dapat markah Ustazah kan? Ya, sebenarnya. Dengan syarat tahu teknik. Untuk tahu teknik, murid-murid kena saksikan sukses SPM 2021 di Didik TV. Okey. Bersama Aiman dan juga Ustazah. Okey? Baik Ustazah, saya ada satu soalan. Ya, silakan. Ustazah, bagi murid-murid yang mungkin ada lemah sikitlah dalam bahasa Arab ni Ya. Ustazah kan, ada tak panduan-panduan yang boleh Ustazah berikan supaya mereka ni yalah mudah untuk menjawab soalan-soalan seperti ini? Okey. Kalau yang tadi, yang pertama tadi, Ustazah minta mereka sediakan jadual, ya, tuliskan kalimah bahasa Arabnya. Yang kedua, kadang-kadang dalam bahasa Arab ni bahasa kita juga ada yang sama dengan bahasa kita. Okey, contoh ya, Aiman tadi tu asyirku billah. Dia tak jauh dengan bahasa Melayu. Kita pun cakap syirik, ya. Ada perkataan masjid. Jadi perkataan-perkataan yang sama yang kita gunakan juga dalam bahasa Arab. Murid-murid perlu beri perhatian, ya. Hadis yang murid-murid perlu jawab dalam SPM 2021 tak banyak. Aiman, ada 4. 2 soalan tingkatan 4, 2 hadis tingkatan 4 dan 2 hadis tingkatan 5. Ustazah yakin calon-calon SPM 2021 boleh bersedia dengan baik untuk tajuk-tajuk hadis dan Al-Quran. Okey, baik Ustazah. Saya nak skor untuk segmen kali ini. Okey, hebat. Baik, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Baik Ustazah, untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Bersilakan. Alhamdulillah, tabarakallah. Jom kita pecut. Okey. Apa khabar murid-murid berada di mana saja anda berada? Jom kita bersedia. Pada kali ini, okey, kita akan sama-sama cuba memahami dengan lebih baik lagi contoh dan bentuk soalan khusus untuk bidang akidah. Murid-murid tahu tak, adakah anda telah melihat tajuk-tajuk yang ada dalam bidang akidah? Cuba kita perhatikan. Antara tajuk-tajuk dalam bidang akidah ialah Asmaul Husna, iaitu nama-nama Allah yang indah. Apakah dia yang terlibat untuk tajuk dalam pendidikan Islam SPM 2021, iaitu Al-Jabbar, ini nama-nama Allah, Al-Muntaqim untuk tingkatan 4, Ar-Raqib dan Asy-Syahid untuk tingkatan 5. Ya, pastikan anda menguasai tajuk ini. Seterusnya ialah yang kedua, tajuk kedua ialah perkara yang membatalkan iman. Tajuk ketiga ialah hindari ajaran sesat. Dan tajuk keempat ialah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ya? Ustazah harap murid-murid memang telah memahami tajuk-tajuk ini dan telah membuat ulang kaji tajuk-tajuk ini. Baiklah, sama-sama kita perhatikan soalan-soalan contoh untuk bidang akidah. Okey. 2A. Okey, kalau ada nombor begitu, murid-murid kena perhatikan ya. Perhatikan nombornya 2, 3, A, B, C. Sebab ini sangat-sangat penting supaya murid tidak tersalah menjawab soalan. 2A, Al-Muntaqim dan Al-Jabbar ialah antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. 1. Apakah maksud Al-Jabbar? 2. Jelaskan 2 kefahaman tentang Al-Jabbar. 3. Keimanan kepada Al-Muntaqim melahirkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemukakan hujah anda bagi menyokong kenyataan ini. Baiklah murid-murid, kalau kita perhatikan ketiga-tiga bentuk soalan ini, soalan 1 dan soalan 2 adalah soalan fakta. Ya? Maksudnya apa? Maksudnya murid-murid kena membaca buku. Ya? Cari apa maksud Al-Jabbar. Cari apa 2 kefahaman tentang Al-Jabbar. Manakala soalan 3 ialah soalan kemahiran berfikir aras tinggi.
yang memerlukan murid menjawab dalam satu perenggan. Baiklah, mari kita lihat contoh jawapan yang boleh murid amalkan. 2A1. Maksud Al-Jabbar ialah Allah berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Kenaan ini ialah frasa. Murid-murid perlu menjawab dengan lengkap. Kalau murid-murid menjawab hanya sampai mutlak, kemungkinan besar murid-murid hanya mendapat 1 markah. Untuk mendapat markah penuh, murid-murid perlu mengingat frasa maksud Al-Jabbar ini dengan lengkap. 2/2. Seterusnya, kefahaman tentang Al-Jabbar. Ini juga adalah fakta. Murid-murid perlu membaca. Iaitu yang pertama, Allah menguasai seluruh alam ini. Ini dianggap isi. Dan yang kedua, manusia wajib merendah diri. Oleh kerana kata tugas untuk soalan ini ialah jelaskan, jadi jawapan murid memadai dengan ayat yang lengkap. Seterusnya, kita lihat pula soalan untuk 2A3 iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Cara menjawabnya ialah murid perlu menjawab dalam perenggan, bukan dalam poin. Cuba kita perhatikan. Balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang engkar sangat pedih dan dahsyat. Itu isi. Manusia tidak akan mampu menanggungnya. Itu ialah huraian. Hal ini menjadikan kita takut kepada azab Allah dengan menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Itu ialah huraian lengkap. Oleh yang demikian, kena tutup dengan kesimpulan ataupun rumusan. Kita hendaklah, mesti ada cara untuk kita mengajak orang. Kita hendaklah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapat kasih sayang dan keredaannya. Ini 4 markah, Ustazah. Ya, ini 4 markah. Isi, murid-murid boleh tulis begini. Isi supaya untuk panduan murid-murid. Boleh tulis isi, tak apa macam ni. Kemudian ini dianggap 1 markah. Huraian, pemeriksa dia akan tulis H. Kemudian ini pun 1 markah. Ini 1 markah dan ini 1 markah. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 4/4 markah. Yang paling penting tulis di dalam ayat. Ya, tulis dalam perenggan ayat yang disusun dalam perenggan. Okey, dah pandai dah tu. Okey. Murid-murid macam mana murid-murid di rumah? Dapat tak ikuti? Okey. Untuk menjawab soalan kebat. Seterusnya, Aiman, macam mana kita nak bersedia untuk menjawab soalan-soalan akidah ni, adik-adik? Bagaimana kita nak bersedia untuk menjawab soalan Asmaul Husna? Di sini Ustazah ada 1 teknik, iaitu kita nak ingat Al-Muntaqim maksud apa? Al-Jabbar maksud apa? Ar-Raqib maksud apa? Asy-Syahid maksud apa? Ustazah letakkan di situ MB, Al-Muntaqim, balas. Allah Maha Pembalas. JK, Allah Maha Berkuasa secara mutlak. RA, Raqib maknanya awasi. Allah mengawasi kita. SS, Syahid, saksi. Allah menyaksikan setiap perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluknya, tak ada satu pun yang tersembunyi. Mendefinisikan maksud ni kita kena, dia adalah fakta, jadi kita perlu membaca dari buku teks dengan baik. Untuk kefahaman, murid-murid boleh rujuk buku teks. Untuk kefahaman dan bukti, murid-murid boleh merujuk buku teks. Pilih mana kefahaman dan bukti yang kita mudah nak ingat, yang kita boleh gunakan teknik-teknik cara mengingat kita. Okey, baiklah. Soalan contoh untuk akidah yang seterusnya. 2B. Umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini ialah soalan tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5. Soalan 1. Nyatakan takrif Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin murid-murid tanya, apa itu takrif? Takrif maksudnya maksud. Definasi. Jelaskan. Soalan 2. Jelaskan 2 prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Soalan 3. Jelaskan perbezaan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah dari aspek pelaku dosa besar, A. Pelaku dosa besar, dan B. Kedudukan iman. Dan soalan yang keempat, terangkan kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ustazah harap murid-murid akan highlightkan perkara-perkara penting. 2,
perbezaan, terangkan kepentingan. Ya. Kata tugas ini akan menyebabkan ataupun akan meminta teknik ataupun kehendak jawapan yang tertentu. Baiklah, kita lihat contoh-contoh jawapannya. Ta'rif ahli sunnah wal jamaah, dia adalah fakta. Murid-murid perlu rujuk buku teks, ya. Ialah kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu boleh dianggap sebagai satu isi, satu markah. Melalui para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak, barulah dapat markah penuh 2/2. Sebab dia 2/2, ya, sebab dia frasa. Frasa, kena lengkap. Okey, manakala contoh jawapan untuk soalan nombor 2, dua prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah ialah iman ialah kepercayaan dan keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lisan dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Ada banyak prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Murid-murid boleh pilih mana yang senang untuk diingat, ya, mana yang senang untuk diingat. Aspek iman selalunya kita senang nak ingat, ya. Yang kedua, meyakini perkara ghaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran. Jadi murid-murid boleh pilih mana-mana prinsip yang mudah untuk diingat dan dijadikan akronim dan sebagainya. Ini semua kena ikut buku, Ustazah, Yang ini fakta. Okey. Bila fakta tadi kan ada respon, kita dalam pendidikan Islam kita ada respon terhad. Bila dia fakta mesti ikut DSKP, Document Standard Curriculum, dan juga yang disarankan dalam buku teks, ya. Seterusnya, cuba perhatikan. Untuk menjawab soalan perbezaan, okey, murid-murid di rumah sana, cuba perhatikan dalam skrin masing-masing. Untuk menjawab soalan perbezaan, Ustazah cadangkan kita membuat jadual seperti ini, iaitu kita bezakan antara pandangan ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah, ya. Dan dibezakan dari aspek apa tadi? A, pelaku dosa besar, dan B ialah kedudukan iman. Kenapa agaknya kita menulis dalam bentuk jadual? Kenapa agaknya Aiman kita tulis dalam bentuk jadual? Memudahkan pemeriksa, Ustazah? Ya, sebenarnya kita nak memudahkan pemeriksa, dan satu lagi kita tak perlu nak tulis ayat panjang-panjang. Pemeriksa nampak dah jawapan kita, ya. Pemeriksa nampak dah jawapan kita, jadi dia seronoklah untuk menanda, okey. Bila perbezaan, kita kena bezakan antara dua perkara ni. Ahli sunnah wal jamaah kata apa? Apa pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar tetap dikira beriman, tetapi dianggap sebagai fasik jika tidak bertaubat. Manakala Mu'tazilah, pelaku dosa besar dianggap antara iman dan kufur. Baru dapat satu markah. Baru dapat markah penuh. Kedudukan iman pula, menurut ahli sunnah wal jamaah, iman boleh bertambah dan berkurang. Manakala Mu'tazilah pula, iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Bila melakukan kebaikan ada iman, bila melakukan kejahatan tak ada terus iman. Itu menurut pandangan Mu'tazilah. Barulah kita dapat markah penuh. 4 markah, Ustazah. Ya, 4 markah. Tengok pada, kalau ini dianggap 2, ini 2, jadilah 4 markah begitu. Kalau sini ada jawapan ahli sunnah wal jamaah, kemudian Mu'tazilah tak ada jawapan, maka murid-murid tak dapat markah, sebab dia perlu dibezakan. Bila kita membezakan, mesti ada kedua-dua pandangan dari dua-dua belah pihak. Okey. Kita lihat pula kepentingan. Okey. Kepentingan ini ialah respon terbuka, ya, respon terbuka. Boleh mengundang pelbagai jawapan dari murid. Apa sahaja jawapan yang munasabah akan diterima, tetapi jangan terlalu melencong, ya. Melencong pula. Kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa ada warna merah dan warna hijau ni? Sebab soalan kata tugas tadi ialah terangkan. Terangkan kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jawapan kita mesti ada isi dan huraian. Kalau murid-murid ataupun calon SPM tidak tahu teknik ini, mereka mungkin hairan. Dia dah jawab dah, tapi kenapa tak dapat markah penuh? Kenapa tak dapat markah tinggi? Oh, kerana tidak mengikut formatnya, iaitu mesti ada isi dan huraian. Banyak juga markah kalau hilang, kalau tak buat huraian, ya. Mendapat, okey, contoh jawapan. Kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala
kerana berada pada landasan yang betul. Ya. Kedua, memelihara kesucian agama Islam kerana mengikut ajaran Islam yang sebenar. Okey. Untuk huraian ini sebenarnya kita boleh tulis apa-apa sahaja, tapi jangan ulang. Jangan ulang yang sama. Contohlah kan, mendapat keredaan Allah kerana berada pada landasan yang betul. Memelihara kesucian agama Islam kerana berada pada landasan yang betul. Tak boleh macam tu. Kalau boleh, huraian itu berbeza. Ya? Kalau guna Huraian yang supaya berbeza. boleh Ustazah? Ya. Kalau guna perkataan supaya. Supaya. Boleh? Boleh Contoh. juga, ya? Okey, cuba Aiman buat ni. Baik. Mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Berada pada landasan yang betul. boleh begitu. Mendapat keredaan Allah Subhanahu ni, memelihara kesucian agama Islam supaya Islam dipandang tinggi. Okey, cantik Ustazah. Kata penghubung sama ada supaya, agar, kerana, untuk, semua boleh digunakan, ya. Okey, apa kata kita lihat? Ini ialah contoh nota yang murid-murid boleh sediakan, ya. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, anda perlu menyediakan nota anda sendiri. Sebab nota kita kan, Aiman, kita yang faham. Kan? Kita Betul. yang faham, kita yang buat, kita tahu. Jadi murid-murid, jangan rasa malas ataupun rasa segan, orang kata kan. Buat nota, ya. Ini contohnya. Ada ta'rif. Ini ahli sunnah wal jamaah, sebab tajuk ahli sunnah wal jamaah dia banyak fakta. Banyak perkara nak diingat. Jadi murid-murid perlu membuat nota sendiri. Contohnya ada ta'rif, ada prinsip, kemudian apa aliran-aliran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Syiah itu apa definisi maksudnya, dan juga prinsip-prinsip yang mereka pegang. Khawarij dan Mu'tazilah. Ada 3, ya. Jadi kalau murid-murid tidak membuat nota, mungkin agak sukar nak mengingat. Selepas buat nota, nak buat apa Aiman? Simpan ke dalam buku, dalam beg aja? Kena baca Ustazah. Kena baca. Kalau boleh tayangkan. Tak paparkan dekat pintu, dekat cermin supaya sentiasa nampak. Saya suka warnakan Ustazah. Ya, warnakan. Okey, alhamdulillah, ini contoh-contohnya. Dan seterusnya, soalan terakhir ini. Ini contoh soalan terakhirlah untuk akidah. Iman terbatal melalui i'tikad. 2 contoh perkataan. Ustazah nak highlightkan, ya. Pastikan kalau soalan tanya nyatakan 2 contoh perkataan, murid-murid kenalah menjawab yang berkaitan dengan perkataan. Contohnya apa di sini? Menyatakan dirinya tidak lagi. Menyatakan. Menyatakan ni menunjukkan kita bercakap. Menyatakan Allah tidak wujud, menyatakan kiamat tak akan berlaku, menyatakan Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman. Itu ialah perkataan yang boleh membatalkan iman. Ataupun kita boleh buat ayat ajuk. Ada pembuka kata, pembuka dan penutup kata. Contoh, saya tidak percaya adanya azab kubur. Ini ialah contoh-contoh perkataan yang boleh membatalkan iman, ya. Okey. Kalau kita lihat di sini, Ustazah nak highlight yang ini, ya Aiman, dan juga murid-murid di rumah. 2 cara mengelak diri dari perkara yang membatalkan iman, ya. Okey, 2 cara. Sebenarnya ini adalah soalan terbuka, ya, soalan respon terbuka. Murid-murid boleh jawab apa sahaja. Banyak cara. Kita boleh berdoa, berkawan dengan orang yang baik, menuntut ilmu. Jadi murid-murid bolehlah menulis jawapan-jawapan seperti ini. Belajar ilmu akidah supaya mengetahui batas iman dan kufur. Okey. Kenapa agaknya Ustazah terlupa lah agaknya nak buat warna. Tapi murid-murid mesti tahu bila ada supaya, bila ada agar, soalan ini mesti kata tugasnya ialah terangkan, ya. Belajar ilmu akidah, isi. Supaya mengetahui batas iman dan kufur, huraian. Berdoa kepada Allah, isi. Agar ditetapkan iman, huraian. Barulah dapat 4 markah. Cuba kita perhatikan soalannya tadi, betul tak? Ya, sebab dia terangkan. Soalan terangkan, ingat ya, soalan terangkan, murid-murid perlu menjawab isi dan huraian. Okey. Ini ialah contoh nota yang murid-murid boleh buat, ya, untuk perkara batalkan iman. Ada i'tikad, ada perkataan dan ada perbuatan. Okey, alhamdulillah. Baik, Semoga murid-murid dapat bersedia dengan nota-nota yang
yang smart nota, ya, yang berkesan. Okey, baik Ustazah. Untuk bahagian 2C tadi 10 markah. Ya. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali dalam Sukses SPM 2021 pecutan. Baik Ustazah, untuk segmen kali ini, apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey, Alhamdulillah, terus bersemangat. Kita akan kongsikan cara menjawab untuk soalan KEBAT Pendidikan Islam Kertas 1. Baiklah murid-murid, ini contoh soalan KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Ada stimulus, contohnya, berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Soalannya, huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Okey. Cara diberikan penskoran untuk soalan KEBAT ini ialah sekiranya calon menyatakan isi, maknanya ada 1 markah. Menyatakan isi berserta huraian ringkas, 2 markah. Menyatakan isi berserta huraian lengkap dan ada contoh untuk menyokong isi yang diberi, dapat 3 markah. Manakala untuk markah penuh mestilah menyatakan isi berserta huraian lengkap dan ada contoh yang menyokong alasan yang diberi serta olahan jawapan tepat, jelas, relevan dan menarik. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh jawapan untuk soalan tadi, ya. Berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dapat membersihkan akidah dari sebarang kekeliruan. Ini ialah isi. Okey. Hal ini demikian kerana umat Islam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu ialah huraian. Kesannya, umat Islam tidak terpesong daripada landasan agama. Itu ialah huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah, ingat ya, untuk kesimpulan ataupun olahan yang menarik, mestilah disusuli dengan kita hendaklah, iaitu mengajak orang lain untuk mengamalkan, ya. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan ajaran Islam daripada sumber yang benar agar ibadat diterima. Baiklah murid-murid, cuba kita perhatikan bagaimana kita nak mengenal pasti soalan-soalan KEBAT ini dengan pelbagai kata tugas. Sekiranya kata tugas kemukakan hujah, kehendak soalan ataupun kehendak yang diperlukan daripada murid ialah memerlukan bukti beserta contoh. Untuk kata tugas, bagaimanakah, apakah peranan, ini meminta murid-murid menerangkan cara, ya. Manakala kata tugas, ramalkan apakah kemungkinan yang berlaku. Kehendak soalan ialah menerangkan kesan dan akibat. Manakala kata tugas, kenapakah, kehendak soalannya ialah menerangkan faktor atau punca ataupun sebab sesuatu perkara. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat contoh yang kedua. Stimulus yang diberikan ialah dalam bentuk gambar ataupun keratan akhbar. Cuba kita perhatikan. Masa untuk bertindak tegas, bantras, rasuah. Ya. Soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan peranan anda bagi mengatasi masalah tersebut. Ya. Kemukakan peranan, maksudnya kehendak soalan di sini ialah cara. Apakah cara ataupun tindakan yang boleh dilakukan. Cuba kita perhatikan. Melaporkan kepada pihak berkuasa. Itulah cara yang boleh diambil oleh murid. Ingat ya murid-murid, peranan di sini bukan peranan polis, bukan peranan orang lain, tapi peranan anda. Peranan anda sebagai murid. Apa peranan kita sebagai murid? Jadi, kita perlu ambil peranan dalam ruang lingkup kita sahaja. Bukan peranan penguatkuasa, bukan peranan masyarakat, bukan peranan negara ataupun pemerintah. Jadi kita kena fokus kepada soalan di sini ialah apakah peranan anda. Anda tu kita lah, ya. Jadi peranan yang boleh kita laksanakan ialah melaporkan kepada pihak berkuasa. Itu isi huraiannya. Agar pesalah rasuah dikenakan tindakan yang sewajarnya. Itu dipanggil huraian. Manakala huraian lengkap,
Hal ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat lain untuk tidak berani melakukan perbuatan rasuah tersebut. Itu dipanggil huraian lengkap. Huraian lengkap kadang-kadang boleh dalam bentuk kesan ataupun contoh. Ya. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mematuhi ajaran agama dan undang-undang negara agar hidup aman sejahtera. Ustazah yakin murid-murid telah pun memahami bagaimana cara untuk menulis jawapan bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Semua kena dalam perenggan, Ustazah? Ya, mesti ditulis dalam perenggan dan satu isi sahaja. Cuba kita perhatikan ya, Aiman dan juga calon-calon SPM, ada beberapa kesalahan ataupun kesilapan yang sering dilakukan oleh calon. Ya. Cuba kita perhatikan. Yang kesilapan yang pertama, menulis jawapan dalam poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Ya. Dengan 4 isi jawapan. Bila murid menjawab 4 isi jawapan, maksudnya dia hanya dapat 1 markah sahaja. Ya. Sebab isi 1, isi 2 dianggap sama, isi ketiga dianggap sama, isi keempat pun dianggap sama. Ya. Yang kedua, menyalin semula stimulus dengan beranggapan itu adalah markah. Tak perlu menyalin semula stimulus. Perlu terus menjawab. Ya. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan oleh calon ialah menggunakan kata penghubung yang menunjukkan pengulangan atau penambahan isi. Contohnya, selain itu. Kalau kita lihat ini ya, melaporkan kepada pihak berkuasa. Ini dah isi. Selain itu, mungkin dia jawab benda yang sama. Okay. Selain itu, mengelakkan dari bergaul dengan rakan-rakan yang dari pengaruh negatif. Bila selain itu, maknanya isi yang berulang. Jadi, jangan gunakan kata hubung ataupun penanda wacana, disebut sebagai penanda wacana yang menunjukkan pengulangan ataupun penambahan isi. Contohnya apa? Selain itu, dan, juga, serta, tambahan pula, seterusnya. Elakkan kata hubung atau penanda wacana ini dalam menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey? So, kita lihat agar pesalah rasuah dikenakan tindakan yang sewajarnya. Itu adalah huraian. Ya. Untuk huraian lengkap, kita boleh buat contoh. Ya. Kalau tak nak letak, kalau calon nak ubah. Ya. Contohnya, melaporkan, membuat panggilan kepada pihak SPRM ataupun membuat surat menulis surat ataupun menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan laman sosial yang disediakan, website yang disediakan oleh SPRM untuk membuat aduan. Kita boleh letak contoh. Di sini, contoh jawapan di sini dia letak kesan. Hal ini akan memberikan kesedaran. Ini kesan. Ya. Huraian lengkap menjurus kepada kesan. Hal ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat lain untuk tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Ingat, untuk soalan kebat, pastikan anda tutup dengan kesimpulannya ataupun oleh itu. Kadang-kadang kan murid-murid dan juga Abang Aiman, ada murid yang dia tak ada idea. Dia tak ada idea langsung. Kalau tak ada idea langsung, sekurang-kurangnya kita nak dapat 2 markah, tulis isi dan terus kesimpulan. Ini kalau dah tak ada idea langsung. Ya. Tapi Ustazah yakin ya, murid-murid yang menonton rancangan kita semuanya hebat-hebat belaka, pasti nak menjawab dengan jawapan yang lengkap untuk markah yang lengkap. Okey. Baik Ustazah, saya ada satu soalan Ustazah. Ya, silakan. Macam mana kita nak mudah untuk memahami soalan-soalan kebat ni? Sebab kadang-kadang soalannya agak mencabar dan sukar untuk difahami. Ya. Okey, kalau kita lihat contoh soalan kebat yang Ustazah tunjukkan di sini. Stimulusnya ada, kemukakan peranan. Kita kena highlightkan apa kata kunci yang difokuskan kepada soalan ini. Kemukakan peranan. Okey. Jadi kita tahu peranan. Kalau di atas tadi soalan yang ini huraikan hujah anda menyokong. Kalau menyokong ialah kita mesti memberikan apa kebaikan, apa bukti
apa contoh untuk menyokong kenyataan ini, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Berikan hujah anda. Okay, cuba kita perhatikan tadi contoh jawapannya. Berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dapat membersihkan akidah dari sebarang kekeliruan. Ini dipanggil bukti. Kalau kita lihat kan, selain daripada bukti, boleh juga kita panggil kebaikan. Kalau menyokong hujah, kita nak bagi kebaikan perkara tersebut. Seterusnya, bolehlah kita letak huraian lengkap dan kesimpulannya. Okey, so Alhamdulillah. Okey. Ustazah? Okay, Ustazah yakin murid-murid dah memahami tentang kemahiran berfikir aras tinggi. Terima kasih Ustazah atas panduan yang telah diberikan kepada kita semua. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021 Pecutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.